Relax bro. Okey, kembali kita ke topik yang kedua dalam episod ke-17 podcast Relax Bro. Jangan lupa teruskan menonton, follow kami, share, like dan juga komen di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Alhamdulillah kita semakin dapat ramai viewers, ramai yang dah start komen, ramai yang start balun pun ada. Jadi ini satu perkembangan positif untuk podcast Relax Bro dan at least bagi tu semangat lah Dok untuk terus Mudah-mudahan membuatkan membincangkan topik-topik yang relevan dan juga yang sesuai untuk dibincangkan untuk pendengar dan penonton. Last week kita ada bincang berkenaan dengan Mini Dakar yang sampai dapat 100,000 viewers dekat TikTok. Dan minggu ni kita nak sambung sikit Dok cerita pasal Mini Dakar ni, tapi saya nak mungkin kita bawa pendengar dan penonton membincangkan isu ni dalam konteks yang lebih besar, iaitu konteks lambakan peniaga haram. Terutamanya di ibu kota negeri-negeri dan juga ibu kota negara lah, di Kuala Lumpur terutamanya, bila ada isu-isu lambakan peniaga haram yang bukan saja daripada kalangan warga asing tapi juga warga negara Malaysia yang meniaga haram ni. Jadi apa pendapat Dok? Dia okey. Satu, kita kena clearkan dulu maksud peniaga haram ni. Sama ada satu dari sudut batang tubuhnya, dia masuk Malaysia secara haram. Itu satu. Okey. Orang tu lah. Orang tu sendiri. Okay. Keduanya tentu soal keizinan dan kebenaran serta lesen lah. Sama ada dia mendapat lesen perniagaan yang sah ataupun dia mendapat kebenaran berniaga di tempat tersebut secara sah. Okey. Sama ada oleh majlis bandaran lah. Itu proses biasalah. Adapun untuk pendaftaran syarikat tentunya melalui SSM dan sebagainya. So jadi itu kita cakap topik ni sebab sebenarnya dah lama kita tengok viral dalam social media bagaimana pegawai-pegawai majlis bandaran yang turun pergi buat tangkapan, contohnya di BKL. Bukan tangkapan lah, dia tutup kedai, angkat barang-barang semua dan sebagainya. Dan isu ni berlarutan dan tak settle. Okay, tak settle sehingga jadi satu polemik dia tahu bagian. Polemik dia jadi satu isu rasis pula. Orang main isu rasis. Contohnya orang kata, tu yang tempat orang bukan Melayu berniaga, engkau tak tahan pula. Orang Melayu berniaga engkau tahan. Jadi yang suffernya pegawai bandaran, penguatkuasa tu sendiri. So jadi itu dari satu sudut. Dan kalau kita nak respon balik benda ni, tu saya kata, pandangan saya, pihak penguatkuasa perlu dilihat, buatlah macam mana pun, tapi perlu dilihat adil dalam soal ni. Perlu adil dalam soal ni. Kalau ikut dalam contoh macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi sebut, lau anna Fatimah saraqat la qata'tu aydiha. Kalau Fatimah mencuri, aku tetapkan potong tangan dia. Maknanya apa? Mesej yang Nabi nak sampaikan, bila datang kepada undang-undang dan peraturan, dia sama je. Dia tak boleh ada beza-beza. Tak boleh ada beza-beza. Engkau ada duit, engkau berniaga kecil, engkau berniaga kaya, engkau warna kulit apa, aku tak kira. Salah lah. Yang Melayu pun janganlah terasa sangat. Kalau ada salah lah. Tapi pada masa yang sama, kalau orang bukan Melayu buat salah, penguatkuasa ambil tindakan yang sama juga. Baru orang Melayu tak rasa, ini kau buat kat kita je. Kalau kita berani lah. Kalau kat kita berani. Itu selalunya jeritan-jeritan yang kita dengar ketika mana penguatkuasa datang nak angkat barang-barang. Betul tak? Betul. Itu tak masuk lagi bab yang kedua, peniaga haram dari sudut pendatang asing ni. Kalau kita tengok dalam rekod sampai 14 Julai tahun lepas, 720,099 orang pendatang tanpa izin turut membuat permohonan dalam program rekalibrasi. Rekalibrasi ni program pemutihan. Maknanya dia orang duduk kat sini tak sah dah berapa lama. Kerajaan buka program untuk pemutihan, untuk mengesahkan keberadaan mereka. Mereka datang, mereka buat 700,000 lebih permohonan. So maknanya apa? Selama ni dia orang buat apa cari makan? 3 suku juta. Selama ni dia orang buat apa cari makan lagi? Tentunya dia orang berniaga kan? Berniaga. Sah tak sah perniagaan tersebut? Tak sah. Bila tak sah, siapa yang rugi? Yang rugi nombor satu, kerajaan lah. Nombor dua, yang akan rugi kesannya kepada rakyat. Sebab kerajaan, sebab tak bayar teks. Bila tak bayar teks,
kerajaan nak berbelanja balik teks tersebut untuk subsidi yang kita bincang tadi, macam mana? Dia akan berlaku pengurangan. Apatah lagi, sekiranya sebahagian daripada kalangan mereka terlibat dalam perniagaan gelap. Which is haram. Seperti pelacuran. Pelacuran teringat pula kawan saya. Datuk Rosyamno. Ni walaupun kita tak bincang topik ni, tapi saya kebetulan sebut pergilah. Dia kebetulan tadi saya call dia, tanya dia. Pasal ni, pasal isu katanya dia menyebut bahawasanya pelacuran cadangan supaya dibuka kawasan pelacuran untuk warga asing. Dia cakap kasi dia taklah bermaksud macam tu. Itu hanyalah thriller untuk dia punya podcast. Okay, so sensasi je lah. Dia nak supaya orang bincangkan benda ni secara serius. Kenapa dia kata? Kerana sedar tak sedar benda ni, pusat pelacuran tu ada. Apa bukti ada? Tangkapan berlaku. Haram ke halal? Memang haram. Tak ada halal lah. Memang tak ada halal. Memang tak halal. Confirm haram. Tangkapan tu berlaku. Maksudnya ada. So apa tindakan yang seharusnya kita buat? Saya tak rasa, saya tengoklah ustaz-ustaz ilmuwan agama start komen, kenapa kita nak menghalalkan yang haram, kenapa kita nak cadangkan benda yang haram, kenapa kita nak ni. InsyaAllah sahabat saya, bukan pasal dia Datuk Rosyam tu sahabat saya, tetapi secara adilnya, naratif dia adalah untuk kita trigger bahawasanya pelacuran tu ada dan tentunya kerajaan kena buat sesuatu. Sebab contoh lagi, arak, judi, zina. Ini tiga perkara ni benda yang pernah Nabi SAW sekalikan dalam satu hadis. Okey, pasal zina, pasal arak. Dia pernah disekalikan di dalam hadis. Even judi pun. Dalam Al-Quran pun ada judi kan. So jadi ketiga-tiga benda ni maksiat yang hukumnya samalah haram, berdosa. Tapi judi arak ada lesen lah. Jadi halal lah. Jadi mungkin ada idea mana-mana orang. Zina ni pun kena bagi. Saya cuba lesen untuk tidak komen. Saya cuba menahan diri untuk tidak komen benda ni. Sebab kalau saya komen nanti orang cakap saya liberal. Saya bukanlah liberal. Kan? Tapi saya mungkin nak trigger sikit lah, Dok. Ni sebelum kita masuk bab niaga haram ni. Dia akan jadi satu, orang akan mempersoalkan. Orang akan mempersoalkan. Kita ambil contoh judi. Judi memang haram. Okay. Bagi orang Islam memang haram. Tetapi untuk orang bukan Islam, kita benarkan dengan mengeluarkan lesen. Dari sudut undang-undang, dia jadi halal untuk orang bukan Islam. Tapi dari sudut moral, dia tetap salah. Dari sudut moral. Sebab kita tak boleh keluarkan lesen moral. Dari sudut moral, salah. Minum arak. Saya tak rasa ada agama yang menyokong minum arak. Pasal dia membawa kepada kemudaratan yang besar. Tapi dari segi orang Islam memang haram, tak boleh minum arak. Dari segi orang bukan Islam, kita benarkan dengan mengeluarkan lesen. Dari segi pelesenan halal untuk orang bukan Islam, tapi masih balik pada isu dari segi moral, dia tetap tak baik dan kita tak boleh keluar lesen moral. Dan isu pelacuran pun benda yang sama. Ni jangan salah anggap para pendengar dan penonton, bukan saya menyokong. Tak. Tapi saya nak cuba trigger pemikiran kita ni. Macam mana kita nak rationalize benda ni. Nanti orang cakap saya liberal pula. Tak. Dia macam mana rationalize benda ni. Tak sabar nak jawab ni. Supaya kita boleh berbincang dengan jelas bahawa isu pelacuran ni memang tak boleh. Saya bagi contoh. Macam arak, macam judi tadi. Kalau kita ambil contoh, katalah kita bagi lesen untuk rumah-rumah sebegini kan. Dari segi orang Islamnya haram, tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi. Macam tak boleh masuk di genting kasino semua, tak boleh beli arak, sama. Untuk orang bukan Islam, kita benarkanlah pasal yalah, dia orang boleh. Tapi kita bagi lesen. So kita benarkan dari segi pelesenan halal lah. Tapi dari segi moral salah. Nampak tak? Ini saya punya rasional lah. Tu yang ni mungkin ustaz boleh. Okay, saya respon simple aja. Sebab tu sebenarnya semua haram. Semua haram, semuanya tak boleh dilaksanakan. Isunya sekarang ni apabila kita telah ada benda dalam negara kita. Arak, judi dah ada. Pada saya itu bukan lesen menghalalkan. Dia umpama nak melengkapkan. Okay, tak itu bukan lesen menghalalkan. Itu lesen bertujuan mengawal. Betul. Itu tujuan dia. Lesen tu matlamatnya adalah nak mengawal. Bahkan teks-teks terhadap judi dan terhadap arak ni terlalu tinggi. Bahkan saya difahamkan contoh dulu masa kes
kes kasbut ke apa ke masa COVID kan? Hmm. Yang apa ni, baru kita tahu method taxation untuk arak ni dia per botol. Yep. Setiap satu botol itu dikenakan tax. Walaupun hakikatnya saya tak setuju ada apa-apa pun arak judi Tak boleh, zina ni saya tak setuju dan saya tak pernah menyokong keberadaan benda tu dalam konteks negara kita. Tapi kita kena rasional. Kita bercakap dah ada benda tu. Contoh zaman Nabi SAW, orang Yahudi dan bukan Islam di Madinah minum arak. Okey? Dan Nabi SAW terus menghalang orang Islam dari minum arak. Turun ayat pasal pengharaman arak, disebut di dalam hadis bila turun apa ni, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi itu dan tilik nasib itu adalah sebahagian daripada amalan najis, rijsun min amali syaitan, najis yang jijik dan ia merupakan amalan syaitan. So dipecahkan tempayan-tempayan arak di sekitar Madinah sehingga Madinah tu dibanjiri dengan arak oleh orang Islam pada waktu tu. Tapi orang bukan Islam still minum. Tapi zaman itu dia tak ada lesen pengawalan. Cuma sekarang ni dia kawal. Cuma zina ni dia jauh lebih dahsyat sedikit sebab dia membabitkan soal nasab keturunan. Nasab keturunan, yes. Itu poin besar dia. Jadi saya tak kata oleh kerana apa ni kita tak haramkan ni kita kena orang kata apa, kita kena berikan kelonggaran kepada zina untuk samakan dengan arak dengan judi. Okay, sebab kau kata arak judi dapat lesen, zina kena dapat lah. Saya nak arak judi pun diharamkan terus. Kalau boleh. Okay. Cumanya saya nak katakan kat sini apa yang telah dilaksanakan sekarang untuk pengawalan tu, okay. Kita terima hakikat tu sekarang di Malaysia oleh kena dah ada. Kalau boleh hapus. Okay. Cuma zina ni implikasi dia lagi buruk sebab dia membabitkan soal nasab dan hifdhun nafs, nasab, iaitu menjaga keturunan. Dalam maqasid syariah kan dia ada. Semua tu hifdhul aqal, soal arak, menjaga akal, menjaga harta, soal judi. Kita kena jaga-jaga ni semua. Kemudian menjaga nasab keturunan sebab dia akan bagi impak kepada kita punya keturunan yang nak keluar mai ni, anak, cucu dan sebagainya. Penyakit dan sebagainya. So itu impak dia dilihat lebih buruk dan lebih teruk. Jadi kalau boleh jangan keluar lesen. Kalau boleh. Bukan kalau boleh, memang tak payahlah. Tak payahlah. Kita bash. Dan kalau boleh arak pun ke judi pun selepas ni kalau ada peluang untuk dibincangkan macam mana nak uruskan, ditutupkan, diberikan kesedaran soal kesihatan, soal psikologi. Judi ni psikologi ni. Soal pengurusan keuangan, ramai yang mati, keluarga yang pecah belah, pecah belah disebabkan judi dan juga arak dan juga zina sekalipun. Kalau boleh dapatkan perkara seperti itu, saya kira itulah yang terbaik. Cuma kita nak balik pada isu peniaga haram tadi. Peniaga haram di ibu kota ni. Sebab ini pun pelacuran ni pun dengan haram. Judi pun ada yang ni cerita satu cerita lawak lagi lah. Okay, judi ni ada yang ada lesen kan? Lesen tu tujuan mengawal lah. Ada judi haram pun ada. Confirm ada. Yang dah ada lesen pun ada yang haram lagi. Saya baru tahu tau. Di sebelah utara rupanya dia ada top satu jenis judi. Judi belangkas dia bagi. Judi belangkas. Lawan belangkas? Tak, okay. Saya tanya penguatkuasa, judi belangkas ni apa satu orang kampung? Apa judi belangkas ni? Ada orang kena tangkap judi belangkas. Saya ingat ke kan sebelah Perlis kan, sebelah pantai sana dia ada selat, ada belangkas banyak. Kita kata kuat belangkas lumba lagi. Saya terbayang macam tu. Rupanya tak. Rupanya dia ada macam satu kad besar. Dia ada lukisan-lukisan binatang. Belangkas ada, udang ada apa semua ada. So dia main kira tu. Dia main dadu tu jadi belangkas. La ilaha illallah Rasulullah. Sampai gadai kereta, jual kereta beratus ribu habis. Kes dek judi tu. Hebat. Judi yang tak ada lesen. Hebat judi belangkas ni. Tapi itulah Dok, pasal perniagaan haram ni, dia kalau saya boleh tarik perhatian penonton dan pendengar, perniagaan haram ni akan muncul bila kita ada kelemahan dari sudut pelesenan dan penguatkuasaan. Ini senang lah. Ini senang kira lah. Bila haram, isunya isu pelesenan, isunya isu penguatkuasaan. Bermaksud kalau saya ingat lagi Dok, masa Tan Sri Anwar Musa jadi Menteri Wilayah,
Okay. Masa kita menghadapi COVID-19, Tan Sri Musa ada keluarkan satu polisi di peringkat Kementerian Wilayah yang mengatakan bahawa semua orang dibenarkan untuk berniaga di mana-mana sahaja tanpa lesen untuk memastikan mereka mampu untuk menampung hidup disebabkan oleh COVID-19. Okay. Cuma masa tu saya ada keluarkan pandangan, saya kata you mesti ada time frame. Sebab once you give, bila kamu bagi, nak ambil balik ni payah. Contohnya orang berniaga nasi lemak di bus stand. Dia tak pasang payung pun, dia berniaga nasi lemak di bus stand. Orang Melayu kita berniaga nasi lemak di bus stand. Sebab apa? Di bus stand dia tak payah pasang payung. Bus stand tu dah siap kan? Dah teduh kan? Jadi orang nak naik bas pun beli nasi lemak dia sebelum tu. Okey, halal ke haram? Satu, dia tak ada lesen, confirm. Bila tak ada lesen, haram lah. Bila tak ada lesen, haram. Dan bila penguasa datang, boleh rampas tak? Boleh rampas. Tapi bila polisi yang diperkenalkan oleh Tan Sri Musa tu ada dan tak ada tarikh luput dia pada masa tu, nanti orang cakap, apa ni? You kita mencari rezeki. Kita tak ada pendapatan dan you ambil makanan you ambil meja macam mana nak berniaga? So benda-benda macam ni kita kena melihat kepada keperluan untuk memenuhi keperluan warga negara Malaysia untuk berniaga. Maksudnya kalau garis panduan tu terlalu ketat, kita mungkin cari kesesuaian untuk memudah cara. Kalau proses mendapatkan lesen tu terlalu susah, kita mudahkan untuk proses mendapat lesen. Sebab macam saya kata tadi, Dok, dia jadi jangan cerita pasal warga asing dulu. Yang warga tempatan dulu. Bila haram, maksudnya ada isu pelesenan. Adakah susah dapat lesen? Adakah prosesnya terlalu rigid? Adakah masa tu terlalu lama? Adakah untuk dapat lesen ni kena bayar ufti? Contoh. Itu pun tak tahu. Adakah ada kota? Ada orang cakap macam tu. Ada orang cakap. Jadi kena bayar dulu duit. Bila macam contoh saya ada ahli pemuda di bahagian saya. Niaga burger. Lesen tak ada. Punya susah nak dapat lesen sampai sekarang tak dapat lesen. Mohon dah. Mohon dah. Tak dapat lesen. Akhirnya dia berniaga tanpa lesen. Tapi lesen permohonan sekarang online online. Cumanya bila dia berniaga tu, dia berniaga di sistem efisien atau tak? Itu saya tak pastilah. Saya tak pernah apply lesen. Jadi so benda-benda macam ni kita kena lihatlah sama ada Dewan Bandaraya kena lihat proses yang lebih mudah untuk pelesenan. Kedua, penguasaan. Saya sentuh balik apa yang Dok kata tadi. Penguasaan ni yelah, kalau nak ikut cara penguasaan ni pergi ambil jalan selesai. Tapi kita ada istilah budi bicara tu. Kan, mungkin warning pertama, warning kedua, dan tak boleh ada perbezaan dalam menguatkuasa. Macam Dok kata, kalau orang bukan Melayu, orang Melayu ada perbezaan dari segi treatment dia buat penguatkuasaan, yang ini kita kena elakkan. Sebab apa? Akhirnya nanti orang tak salahkan orang yang berniaga haram. Orang akan salahkan penguatkuasa yang menjalankan tindakan penguatkuasaan, yang akan menuduh. Betul tak tidak tu nombor dua. Tapi dia tuduh dulu. Dia kata ini berat sebelahannya. Satu, ni mesti dapat something ni. Dua, mesti dapat duit. Tuduhan macam ni yang kita nak kena elakkan lah. Jadi pasal perniagaan haram ni, saya rasa kita kena kembali kepada isu asas, isu pokok. Kenapa dia berlaku? Kalau dari segi warga asing tu, kita tahu isunya berlaku bila ada lambakan warga asing. Warga asing yang berlambak ni pun nak cari makan. Bila tak ada kerja, akhirnya dia kena berniaga. Kalau dia tak berniaga, dia akan merompak. Confirm. Dia tak ada kerja, dia kena cari makan. Dia tak dapat kerja secara halal pun, dia akan kena cari makan. Halal dia berniaga. Kalau dia tak boleh berniaga, dia akan merompak. Ini masalah. Maksudnya kena selesaikan lambakan isu warga asing. Kalau warga tempatan, isunya penguatkuasaan, pelesenan. Selesai isu ni. Dan insyaAllah kita boleh dapat urus. Bukan selesai terus masalah lambakan berniaga haram, tapi at least dapat mengurus isu lambakan berniaga haram. Jadi itu je, kita dah campur banyak topik ni. Isu rumah zina, isu Datuk Rosyam Noh masuk lah. Jadi kita akan kembali ke judi belangkas. Judi belangkas lagi kan. Kita akan kembali ke topik seterusnya selepas ini, InsyaAllah. Relax bro.